Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahmakumullah ta'ala. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita petang ini dengan kita zikir munajat. Subhanallah
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
Allah, Ya Allah, 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 Ya Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami kembali padamu ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah kami kembali padamu ya Allah. Ya Allah, kami menyesal ya Allah. Kami menyesal ya Allah. Kami menyesal atas perbuatan kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Terimalah taubat kami. Ampunkanlah kami ya Allah. Terimalah kami hamba yang kau kasihi ya Allah. Dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وندمنا على ما فعلنا إلهي لست للفردوس فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل عبد الرماني فهب لي توبة يا ذا الجلال wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu Allah.
namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Ya Allah, ampunkan kami. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. Wassallallahu. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صفي الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا مصطفى. السلام عليك يا مرتضى. السلام عليك يا حبيب الرحمن. السلام عليك يا نبي التوبة. السلام عليك يا نبي الرحمة. السلام عليك يا شفيع. السلام عليك يا مشفع. السلام عليك يا رؤوف الرحيم. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمدا عبده ورسوله. قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت
في سبيل ربك حق جهاده. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang ini untuk mengikuti pengajian kita. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit yang zahir dan yang batin, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kita pada hari semalam kita telah bicarakan tentang bagaimana fadilatnya wukuf kita ataupun berada kita pada hari Arafah. Kita telah mengatakan kelebihan fadilat hari Arafah bukan hanya khusus untuk orang yang wukuf di padang Arafah, walaupun itu sememangnya yang paling afdal, tetapi ia juga umum kepada semua umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana juga mereka berada. Jadi pada hari Arafah itu Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya dan membukakan pintu doa dan mengampunkan hamba-hambanya dan melepaskan sebanyak-banyak hambanya dari api neraka. Jadi kalaulah sekiranya Allah SWT telah menerima doa kita dan permohonan kita untuk dilepaskan dari neraka, artinya tak masuk neraka. Dah Allah kata tak masuk neraka, tak masuk neraka. Jadi ustaz, kalau gitu kita boleh buat dosa macam-macam? Tidak. Orang yang macam tu memang Allah pilih. Bukan semua orang. Orang yang memang jaga agama Allah, kalaulah mereka terjatuh dalam kesilapan dosa pun, cepat segera mereka bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang minta ampun pada Allah seumpama mereka tak ada dosa. Itulah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ib minal zambi kaman la zamballah. Orang yang bertaubat daripada dosanya seumpama tidak ada dosa bagi dia. Dan kita telah mengatakan bahawa pada hari Arafah tu para alim-alim ulama mereka menebuskan diri mereka daripada api neraka dengan mereka bersedekah. Kerana Allah Ta'ala sendiri pun telah mengatakan, Inna Allah ashtara minal mu'minina mi anfusihim wa amwalihim bi'anna lahumul jannah. Allah membeli daripada orang mukmin harta mereka dan diri mereka dengan dibalaskan syurga. Allah beli. Jadi kita seolah-olah bila kita bersedekah ni, seolah-olah kita tebuskan, Ya Allah, aku nak beli diri aku supaya lepaskan dari neraka. Begitulah para alim ulama pada hari Arafah, mereka memperbanyakkan sedekah dengan berniat dan berharap dan dikabulkan Allah, dilepaskan di neraka. Jangan lupa niatkan juga untuk ibu ayah kita, datuk nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia dan sekalian mereka umat Islam. InsyaAllah mudah-mudahan semua kita, Ya Allah, selamatkanlah kami semua dari api neraka-Mu, Ya Rahman, dan kumpulkan kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, hari ini kita masuk pula dalam membicarakan dalam mengenai ibadat solat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Fitri iaitu Hari Raya Puasa, dan sekarang ini Hari Raya Idul Adha pula, Hari Raya Korban. Adha itu artinya korban, ya. Jadi itulah sebab namanya Hari Raya Korban. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi daripada segi hukum bahawa solat Hari Raya Idul Adha ini, kalau samalah Idul Fitri dan Idul Adha, maka alim-alim ulama kita ada berbeza pendapat. Dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang paling kuat ialah bahawa dia adalah hukumnya sunat. Sunat, dan sunat tu sunat muakkad yang dikuatkan. Ya, kalau boleh jangan ditinggalkan. Tapi ustaz sekarang ni macam mana ni kita ni nak masuk nama dan nak masuk nama untuk dapat salat Hari Raya Idul Adha ni, dah habis dah. Memanglah tempat pun tak banyak. Cuma disiapkan 6,500 orang saja yang boleh dapat.
Sedangkan kita umat Islam lebih pada 600 atau 700 atau 800 ribu. Jadi manakah nak muat? Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau tak boleh nak buat di masjid, kita buatlah di rumah. Macam kita salat Hari Raya Aidil Fitri juga, ya. Kita punya niat nak salat di masjid tu sudah dikurniakan Allah pahalanya. Tetapi kita taklah terlepas peluang untuk salat Hari Raya Aidul Adha. Kerana itulah hari raya kita bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kita adakan juga salat Hari Raya di rumah dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan adik-beradik, ya. Jadi dengan itu kita dapat hidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, salat Hari Raya itu hukumnya adalah wajib. Masya-Allah, wajib. Kalau tak buat maka berdosa. Tapi ialah kalau mereka tak dapat buat di masjid, mereka buat di rumah atau kita kata dengan kaum keluarga, ya, sekadarnya termampu. Jadi itu pun terlepas juga daripada hukum wajib kalau orang yang bermazhab Hanafi. Dan menurut pada Imam Istakhri, ya, Imam Istakhri ni salah seorang ulama juga dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan dia mengatakan bahawa salat Hari Raya itu merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah tu makna mesti ada sebahagian orang daripada satu kampung atau satu negeri mendirikannya. Kalau tidak, semua orang berdosa. Tapi kita sekarang alhamdulillah masjid-masjid kita pun ada salat Hari Raya, ya. Cuma tak dapat semua orang, tak mengapalah. Yang mana tak dapat, buatlah di rumah. Ya, salat Hari Raya Aidil Fitri dan juga Hari Raya Aidul Adha, ya, boleh dilakukan secara munfarid. Munfarid tu maknanya sendirian atau berjemaah. Tapi sudah tentulah berjemaah itulah yang lebih afdal. Tapi andai kata kita tak dapat berjemaah kerana kita bekerja lah, misal katalah, ya, kita boleh buat sendirian pun boleh. Ustaz, satu sendiri seorang-seorang boleh? Boleh, ya, tetapi afdalnya berjemaah, ya. Itulah yang disunatkan, ya. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, salat sunat Aidul Fitri dan Hari Raya Aidul Adha sama seperti salat Jumaat. Maknanya mesti berjemaah. Tak boleh seorang-seorang. Jadi kalau berjemaah tu tak kira lah, walaupun dengan satu makmum. Satu makmum tu isteri kita ke, anak kita ke, adik kita ke, boleh. Jadi itulah dia waktu kita katakan, iaitu salat berjemaah untuk salat Hari Raya Aidul Fitri dan juga Aidul Adha. Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita kalau boleh jangan terlepas daripada salat Hari Raya. Jangan kita merasakan, Allah, aku dah tak dapat pergi masjid ni, jadi aku tak salat Hari Raya lah. Jangan. Itu rugi, sebesar-besar rugi. Kenapa? Kerana salat Hari Raya ni dia hanya setahun sekali saja. Aidul Adha-nya setahun sekali. Aidul Fitrinya setahun sekali. Jadi jangan kita lepaskan peluang. Dan begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Dan cara mengerjakan salat sunat Aidul Fitri atau Aidul Adha yang sempurna ialah bahawa hendaklah kita mengerjakan salat sunat Aidul Adha ni salat 2 rakaat. Dan kalau sekiranya Aidul Fitri pun 2 rakaat. Jadi niat dia itu usalli sunatul Aidul Adha rakataini lillahi ta'ala. Aku niat salat Aidul Adha 2 rakaat kerana Allah. Senang aja, ya. Itu waktu kita takbiratul ihram, Allah tu kita niatlah. Aku salat sunat Aidul Adha 2 rakaat kerana Allah. Kalau kita salat sendiri, kalau kita jadi imam, imaman sebagai imam. Kalau kita jadi makmum, mengikut imam. Macam itulah. Kita tambah aku salat Aidul Adha 2 rakaat ikut imam kerana Allah. Itulah tuan-tuan, ya. Dan cara yang lebih sempurna kita melakukan ataupun menyambut salat Hari Raya ini ialah kita mengucapkan takbiratul ihram yang diiringi dengan niat dalam hati, melakukan salat sunat 2 rakaat, kemudian kita baca doa iftitah. Macam kita salat sunat biasalah. Ada doa iftitah, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, ya, dan kemudian kita bertakbir sebanyak 7 kali takbir. Takbir ini bukan takbiratul ihram tapi takbir tambahan. Jadi umpama kata saya salat Aidil Adha, Allah, aku salat sunat Aidil Adha 2 rakaat ikut imam kerana Allah bar. Kemudian kita baca
Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, sampai akhir. Kemudian lepas tu Allahu akbar, itu baru satu. Lepas tu kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sempat nak tambah, boleh tambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Allahu akbar, takbir yang kedua pula. Takbir tambahan. Kemudian baca lagi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi Allahu akbar. Ini takbir yang ketiga. Kemudian subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir lagi Allahu akbar. Ini takbir yang keempat. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Ini takbir yang kelima. Baca lagi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Ini takbir yang keenam. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Ini takbir yang ketujuh. Lepas takbir ketujuh dah tak baca tasbih lagi. Jadi tasbih ni diselang-seli di antara takbir-takbir. Jadi kalau 7 kali takbir, berapa kali baca tasbih? 6 kali. Jadi celah-celahnya tu ada 6 celah. Iaitulah dia kita buat tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu tambahan akhir tu wala haula wala quwata illa billah tu kalau sempat, tak sempat tak apa. Yang sunatnya tu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan lepas daripada takbir yang ketujuh, barulah kita baca Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, sampailah akhir. Baik kita yang jadi imam baca kuat, makmum dengar dulu. Lepas imam dah baca Fatihah, kita pula makmum baca Fatihah. Kalau kita sembahyang sendiri, kita bacalah Fatihah. Kemudian lepas tu disunatkan pada membaca lepas Fatihah tu surah Sabbihisma rabbikal a'la. Allah ustaz tak hafal lah. Kalau tak hafal tak apalah, bacalah surah yang mana awak hafal. Oh, yang saya hafal cuma kuliah sama kuluh. Okeylah. Dah tak ada modal kan, kuliah kuluh pun jadilah. Kalau ada modal, dia bacalah Sabbihis. Sebab itu memang disunatkan baca Sabbihisma rabbikal a'la. Dan kemudian dia pun rukuk, i'tidal, sujud dan sampailah dia masuk rakaat kedua. Bila kita berbangun Allahu akbar, masuk rakaat kedua. Lepas dah kita dah berdiri tegak dan menghadap kiblat ni, badan dah betul, kita pun bagi makmum sampailah tempat mereka berdiri. Bagi makmum can jugalah, bagi dia bernapas ya. Kalau kita jadi imam, jangan kita terus takbir, jadi makmum kat belakang baru nak naik pada bongkok dia tu. Kemudian kita pun dah diri tegak dan menghadap kiblat, kita pun Allahu akbar 5 kali takbir. 5 kali takbir. Jadi 5 kali takbir ni tak masuk takbir yang kita bangun daripada sujud, tak masuk. Itu tak kira. Itu memang takbir biasa. Jadi 5 takbir ini diselang-seli dengan berapa kali kita baca tasbih? 4 kali baca tasbih. Jadi ini 5 kali kita takbir. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Sampailah kepada 5 kali takbir. Allahu akbar. Kemudian kita pun bacalah Fatihah. Lepas Fatihah, kita baca pula surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah. Ini semua dalam juz yang ke-30 lah. Ya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawmaidhin khashi'ah. Itu surahnya lah. Panjang ustaz, saya tak hafal. Yelah, tak apalah. Mana yang awak hafal, awak bacalah. Sekarang ni pun, kalau kat masjid pun, tak boleh sembahyang lama-lama. Sebab apa? Dia 3 kali pusingan. Jadi mungkin dalam sembahyang dengan khutbah, mungkin dalam 20 minit aja. 20 minit? Lah. Sebab apa? Ada round 2, ada round 3, kan? Jadi nanti kalau lambat-lambat, nanti yang round yang kedua dah terlambat pula. Jadi dibagi can pula, ya. Jadi kalau gitu kat masjid pun tak boleh panjang-panjang. Jadi kita mungkin kalau tak boleh baca Sabbihis sama surah Al-Ghashiyah, bacalah surah yang sederhana,
ataupun surah Qul ya Qul hu, yang itu ringkas dan sempurna, ya. Ringkas tapi sempurna. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sembahyang sunat Hari Raya Idul Adha. Jadi niat dia, aku salat sunat Idul Adha 2 rakaat. Kalau kita jadi makmum, makmuman atau sebagai makmum atau ikut imam kerana Allah. Itu niat dia lah. Itu waktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian tambahan 7 takbir pada rakaat pertama sebelum Fatihah, lepas pada doa iftitah, dan 5 takbir tambahan sebelum baca Fatihah apabila kita sudah berdiri pada rakaat yang kedua, ya. Baik, itu daripada permulaannya. Dan sunat mengangkat kedua tangan setiap kali kita takbir. Ya, setiap kali takbir Allahu Akbar, angkat tangan tu kat mana? Sampai perenggan macam mana kita angkat takbiratul ihram. Iaitu disunatkan bagi orang lelaki sampailah hujung ibu jari dia tu dia dekat dengan copeng telinga dia, penghujung telinga dia. Tak mesti kenalah, nak kenalah, tak kena pun tak apa. Itu perenggan dia sama kita katakan sama level dia. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dia. Untuk orang perempuan, seperti mana kita sebutkan dalam takbir orang perempuan, mereka takbiratul ihram sampai ke dada saja. Jadi bila mereka takbir Allahu Akbar sampai dada. Ya, jadi mereka pakai telekung, jadi tangan mereka kat dalam telekung. Jadi kalau takbir yang 7 kali dengan 5 kali pun daripada dalam telekung sampai ke dada dia saja. Tidak tinggi macam orang lelaki, tidak, ya. Dan sunat mengeraskan suara pada waktu takbir bagi imam dan bagi makmum atau munfarid. Jadi bila takbir itu nak membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Jadi bila kita takbir itu kuatkan suara. Imam, makmum, kuatkan. Jadi kalau imam Allahu Akbar, kemudian makmum pun Allahu Akbar. Jangan pelan-pelan, kuatkan suaranya. Ustaz, kita je makmum, tak apa, ini memang disunatkan. Allahu Akbar, kemudian makmum pun Allahu Akbar. Makmum pun kuatkan suara. Dan yang sembahyang sendirian, munfarid, yang sembahyang sendirian. Yang sembahyang sendirian pun sunat suara takbir tu dikuatkan. Wah, Ustaz, dia solat sendiri-sendiri. Ya, sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Bang, kenapa bang suara kuat sangat ni takbir? Bang sembahyang seorang-seorang. Ini sunat ni, kau tak belajar. Ustaz dah zakat dah. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kita kena belajar lah. Ya, kalau tak belajar mana nak tahu kan, ya. Dan disunatkan kita melekapkan tangan kita kanan atas kiri setiap selepas satu takbir. Jadi kalau kita takbir Allahu Akbar, tangan kita kanan letak atas tangan kiri dulu. Kemudian Allahu Akbar, letak tangan kanan atas tangan kiri. Begitulah seterusnya sampai selesai kita daripada bacaan surah dan kemudian kita pun rukuk, ya. Dan sunat kita membaca ta'awuz. Ta'awuz tu apa? Iaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu disunatkan, ya. Kita membacanya sebelum baca surah Fatihah pada rakaat pertama dan sebelum membaca surah Fatihah pada rakaat yang kedua. Ustaz, tiap rakaat ke nak baca? Ya, sunat bacanya setiap rakaat sebelum daripada kita membaca Fatihah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, iaitu cara solatnya Idul Adha. Samalah juga sama Idul Fitri, ya. Kita pun dah solat Idul Fitri 2 bulan lepas kan. Takkan dah lupa. Tapi ini sebagai kita kata mengingatkan kembali, ya. Jadi kalau kita sembahyang kat rumah kan, kita sembahyang, jadi kita jadi imam pula. Kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang suami, kita jadi imam. Jadi kita boleh ingat balik, refresh balik apa yang perlu kita buat dalam solat ini. Masalah yang berhubungan dengan solat Idul Adha dan Idul Fitri. Sunat takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Dan jika kurang atau lebih dari ukuran tersebut, maka hukumnya adalah makruh dan solatnya tetap sah. Ini kalau kurang daripada 7 pada rakaat pertama. Atau terlebih jadi 8 pula. Jadi hukumnya makruh. Kalau dia sengaja lah. Kalau dia tak sengaja tu dia was-was, tu tak mengapalah, apa nak buat kan. Sebab tu di sini kita kena kira lah. Macam mana Ustaz kita nak kira? Tangan kita ni kita press lah. 1,
2, 3. Kita pray tu kita tahulah kiraan dia ya. Itu dalam hati je lah kita kira. Dan sunat takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan adalah selain takbiratul ihram. Tak masuk takbiratul ihram lah. Itu yang kita dah sebutkan tadi lah ya. Dan tidak boleh melakukan sujud sawi kerana sebab meninggalkan takbir 7 kali pada rakaat pertama ataupun 5 kali rakaat yang kedua, dan hukum solatnya tetap sah walaupun meninggalkan takbir tersebut. Jadi takbir tambahan 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, ini takbir ni sunat. Jadi kalau sunat tu kalau kita tinggal maupun tinggalkan dengan sengaja atau tertinggal, tidak batal salat kita sebab hukum sunat. Dan tidak pula disuruh sujud sahwi. Dia sunat hayat, sunat ringan lah ya. Dia bukan sunat abad, sunat yang berat, tidak ya. Jadi kalau macam tu, kalaulah terlupa. Dan ini pernah berlaku di satu masjid besar juga di Singapura kita. Jadi sebelum imam tu nak solat, dia baguslah dia ceritakan. Dia ceritakan pada jemaah macam mana nak solat ni, 7 kali takbir pada rakaat pertama sebelum Fatihah, 5 kali takbir pada rakaat kedua sebelum Fatihah. Tiba-tiba bila dia dah takbir Allah Akbar, dia mau masuk solat, terus dia baca Fatihah. Alamak, dia sendiri terlupa nak baca takbir. Makmum kat belakang, subhanallah, subhanallah. Habis ustaz, macam mana ustaz? Jawapannya, tak boleh ghostan. Tak boleh ghostan, tak boleh. Jadi dia terus baca Fatihah. Sebab Fatihah wajib. Yang takbir tu sunat. Dia tak boleh meninggalkan yang wajib kerana nak ambil sunat, tak boleh. Kalau tinggalkan sunat untuk ambil wajib, memang boleh lah, memang suruh pun. Tapi kalau kita dah masuk dalam yang wajib, kita nak stopkan wajib tu, nak pergi balik pada sunat, tak boleh. Tapi kalau sekiranya ustaz kita gantikan lepas daripada Fatihah, kita takbir, ya bolehlah, kita nak takbir boleh, ya. Tetapi itu tak disuruh. Dan kalau jadi imam ni, jadi bahaya. Kenapa? Sebab makmum nanti keliru. Ni takbir apa pula ni? Nanti ingatkan rokok pula. Jadi kelang kebut. Susah. Ya, itu tak disuruh ya. Jika setelah takbiratul ihram langsung membaca surah Fatihah meskipun kerana sebab lupa, maka tidak sunat untuk melakukan takbir sebanyak 7 kali. Dan jika tetap melakukannya, maka hukum salatnya sah. Yelah, kalau dia nak buat juga, sah. Tapi tak disuruh lah, ya. Sebab tempat dia itu ialah sebelum bacaan Fatihah. Itu tempat dia. Jika ragu atas jumlah takbir yang telah dilakukan, maka sunat mengambil bilangan yang terkecil. Ni was-was, ya. Aku ni dah 6 ke 7 ni. 6 ke 7 takbir ni. Ambillah kira 6. Kemudian tambahkan yang 7. Yang ke-7 lah. Jadi yang terlebih tu, kalau sekiranya 1 terlebih tu tak apa. Tapi jangan kurang ya. Kalau kurang ustaz macam mana? Sah tak? Sah semayang. Tapi ialah hukumnya makruh ya. Dah kita sebut tadi kan. Perkara-perkara yang disunatkan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sekarang dah selesailah dalam bab salatnya. Jadi kita dah sebutkan tadi, salatnya tu salat Idul Fitri, Idul Adha ditambah 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Kalau terlupa, kita terus saja baca Fatihah, jangan kita nak ghostan balik. Tapi kalau ada orang ghostan, kalau dia semayang sendiri dengan keluarga tak apalah. Tapi kalau masjid besar, kelang kabut makmum, tak apa. Dia tertinggal tu, itu bukan wajib dan tidak batal solat dia. Dan kalau sekiranya dia ragu-ragu, dia tambahkan berapa, yang satu kali takbir ditambahkan. Perkara-perkara yang disunatkan pada saat kita nak pergi semayang ataupun nak menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Pertama, menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadat. Seperti kita semayang Qiyamul Lail, seperti kita baca Quran, berzikir ya. Hidupkan malam itu. Biasanya kalau malam Hari Raya ni orang sibuk. Sibuk apa? Sibuk nak hiaskan rumah. Kalau sekiranya nak pasang langsir, nak cat pasu bunga, nak buatkan perhiasan, macam-macam lah. Sampai tak tidur pun ada. Kalau ibu-ibu nak masak siap-siapkan lontong ketupat, besok nak makan anak cucu nak datang. Jadi memanglah. Tetapi jangan lupa, malam itu ialah malam yang istimewa. Malam Hari Raya Idul Fitri,
malam hari Idul Adha. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah mengatakan, telah sampai kepadaku berita 5 malam doa yang tak ditolak. Tak ditolak. Apa dia? Iaitu malam Jumaat dan malam satu Rejab dan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha dan malam nisfu Sya'ban. 5 malam ini doa tak ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi kita malam Idul Fitri ke Idul Adha, kita isikan ibadat. Dan dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, "Man ahya lailatal Eid lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka hati dia tidak mati ketika semua hati mati. Apakah maksudnya hati dia tak mati ketika semua hati mati? Maka yang dimaksudkan di sini ialah hati dia rasa cinta kepada dunia, itulah hati yang mati. Dan jadi orang-orang di akhir zaman, hati mereka tu lebih cenderung pada dunia. Tetapi orang yang hidupkan 2 malam raya ini, Allah hidupkan hati dia. Hati dia tidak cenderung pada keduniaan, hati dia tetap dengan atas agama Allah. Dia tidak mudah menjual agama Allah dengan keduniaannya. Halal haram dia jaga dia. Sebab apa? Dia takut kepada Allah Ta'ala. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan ada juga setengah tafsiran alim ulama mengatakan bahawa ketika manusia dibangkitkan daripada kubur, semua mereka dalam ketakutan. Ibarat hati mereka macam dah hilang daripada diri mereka. Ketakutan, kebimbangan dengan hari kiamat itu. Tetapi hati orang yang hidupkan 2 malam raya, hati mereka tetap segar dan tetap mereka dalam keadaan tenteram. Dia tak ada rasa gemetar, tak ada rasa ketakutan. Kenapa? Sebab mereka dalam aman, dalam selamat. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi kita semua dah tahu bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Maka kita ambillah jalan. Nak bagaimana selamatkan kita daripada kedahsyatan yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, ialah dengan kita hidupkan 2 malam raya. Menghidupkan 2 malam raya ini, yang paling-paling kurang ialah dengan kita melakukan salat berjemaah, salat fardu isyak dengan salat fardu subuh. Itu paling minimum. Sebab malam tu dah kira malam lah. Isyak dah kira malam. Subuh tu dah kira penghujung malam. Jadi paling minimum. Tapi yang bagus lebih awal lagi ialah dia melakukan salat tahajud. Mungkin selepas pukul 12 malam, dia buat salat tahajud. Alhamdulillah lah. Ya, waktu tak ada COVID, waktu kita beretikaf Ramadan, akhir Ramadan, ya, di Masjid Mujahidin, ya, kita adakan Qiyamul Lail pada malam hari raya. Masya Allah. Kenapa? Inilah hadis Nabi. Malam hari raya. Kita hidupkan malam hari raya dengan ibadat. Dan kita pun dah sebutkan dalam pelajaran kita 2 hari lepas, bahawa laisal aid bil libasil jadid, bukanlah hari raya itu dengan orang berpakaian baru, tapi ialah hari raya itu ialah orang yazidu bit ta'at, iaitu orang yang bertambah dengan taat. Kita gembira dengan Allah. Kita berhari raya ini kita gembira dengan Allah. Jadi dengan tambah lagi taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, nak bangun tahajud ni berat sikit lah. Okeylah, tak apalah. Awak nak bangun subuh nanti, awalkanlah sikit bangun subuh. Kita kata kalau pukul subuh 5.44, awak pukul 5 tu bangunlah. Sekurang-kurangnya, ya. Jadi itulah tuan-tuan, ya. Dan sunat mandi mulai masuk waktu setelah setengah malam. Jadi sunat mandi apa? Mandi sunat hari raya Idul Adha. Kita nak pergi sembahyang hari raya Idul Adha kan. Mandi sunat aku, mandi sunat hari raya Idul Adha. Mungkin kita mandi selepas setengah malam. Ustaz, awalnya boleh, maksudnya daripada lepas setengah malam tu dah boleh mandilah. Ini kalau orang nak pergi ke masjid lebih awal. Ini lebih-lebih lagi kalau sekiranya siapa-siapa yang di Mekah, ya. Kalau hari raya Idul Fitri ke, kalau sekiranya kita kat Mekah, kita nak pergi sembahyang hari raya, kena datang waktu tahajud. Waktu tahajud pukul 3 pagi kena datang, subuh pukul 5. Kenapa? Kita datang subuh, sembahyang kat luar jalan. Nak datang hari raya pukul 8 pun nak datang sembahyang hari raya. Sembahyanglah depan pintu hotel kau je lah. Allah, macam tu. Memang dahsyat. Ramai orang. Tapi, yelah sekarang ni kita tengah COVID kan. Jadi tak ada orang pula lah. Ya, apa nak buat, dah takdir Allah. Cuma itulah.
Kalau ada orang nak pergi awal, macam mana Ustaz? Mandilah selepas tengah malam dia dah boleh mandi. Tapi kita tak perlulah mandi selepas tengah malam. Kita tengah tidur lagi kan. Kita bangun tahajud. Kemudian lepas tu kita pun boleh mandi. Lepas subuh pun boleh mandi ya. Menurut sebagian ulama, masuk waktu mandi setelah azan subuh. Itu dia. Setengah ulama mengatakan masuk waktu mandi sunat hari raya lepas azan subuh. Dan sebagian ulama mengatakan boleh kita mandi selepas masuk maghrib pada malam sebelumnya. Wow, lagi awal lagi. Itu saya katakan kalau mereka nak pergi masjid lebih awal ya. Macam kita cerita tadi bab kota Mekah ya. Kalau kita Singapura tak adalah sampai macam tu ya. Mandi sunat hari raya disunatkan juga untuk para wanita yang masih dalam keadaan haid dan nifas. Dan bagi siapa saja yang ingin menghadiri solat sunat Idul Fitri atau tidak. Idul Fitri atau Idul Adha lah. Jadi pokok di sini disunatkan semua orang mandi sunat hari raya. Supaya apa? Pertama, kalau yang nak pergi sembahyang hari raya, berbersih-bersihan, berwangi-wangian. Habis ustaz, kita ni perempuan uzur, orang haid, orang perempuan nifas. Jangan lupa, perempuan uzur pun disunatkan pergi hari raya, tersalat hari raya, tapi dia berdiri di pinggir. Bukan dia salat, cuma dia duduk nak dengarkan khutbah. Kerana khutbah tu merupakan pesanan-pesanan yang nak disampaikan. Jadi itulah pentingnya. Sebab tu Nabi suruh, baik bawa anak-anak, perempuan, lelaki, yang budak-budak, anak kecil semua bawa. Kenapa? Supaya nampak meriah dan nampak syiar Islam. Ramainya orang Islam, Masya Allah, penuh jalan raya. Itu nampak kemegahan Islam. Tetapi ialah sekarang kita COVID ni tak boleh nak buat macam tu tuan-tuan ya. Jadi semua dah dihadkan. Setiap satu slot 50 orang satu masjid. Jadi ada 3 kali slot 150 orang. Apa nak buat ya. Ini pun dah takdir Allah Ta'ala juga. Tapi jangan lepas peluang. Di rumah kita boleh buat salat hari raya. Ya, jadi kita salat. Jadi maupun yang tak salat seperti wanita haid, seperti wanita nifas, maupun yang tak pergi ke masjid, pun masih lagi sunat. Mandi sunat hari raya Idul Adha. Ustaz, macam mana niat dia? Kita niat. Bila air tu kena kepala kita saja, kita niat. Aku mandi sunat dalam hatilah. Aku mandi sunat hari raya Idul Adha kerana Allah. Hari raya Idul Adha kerana Allah. Itu aja dalam hati, bukan nak bercakap dalam bilik air pun tak boleh kita bercakap tuan-tuan ya. Sebab tempat itu tempatnya tak baik ataupun tempat kotoran. Jadi kita tak boleh sebut nama Allah ya. Dan disunatkan memakai wangi-wangian dan berhias. Dan disunatkan memakai pakaian yang baru. Baik yang berdiam di rumah atau yang keluar rumah. Baik anak-anak ataupun orang tua. Masya Allah. Kita nak tunjukkan kegembiraan kita. Kegembiraan dengan nikmat Allah. Kegembiraan dengan kurnian Allah. Kita lah mandi. Kita pakai wangi-wangian. Kita pakai baru-baru. Ustaz, ni pakai baru saya tak adalah. Saya semua bayi lama. Tak apalah. Tapi kalau yang ada baru, pakai yang baru. Baik yang duduk kat rumah pun. Ustaz, kita duduk rumah pun nak pakai baru-baru apa ni? Ialah kita nak melahirkan rasa gembira kita. Innallaha yuhibbu an yara athar ni'mahi ala abdi. Allah Ta'ala suka melihat kesan nikmatnya atas hambanya. Jadi bila kita pakai buruk-buruk, orang pun kata kesian dia ni ya. Allah Ta'ala tak bagi rezeki pada dia. Kan orang dah berusaha kepada Allah. Kita rezeki Allah bagi. Pakailah yang baik-baik. Ada yang baru beli baru. Kita pakai. Orang berkata, Masya Allah, Allah Ta'ala murahkan rezeki kau. Kan orang puji pada Allah Ta'ala. Jadi macam tu tuan-tuan. Jadi kita niatlah. Niat tu apa? Nak melahirkan rasa gembira kita dengan hari raya nikmat Allah Ta'ala. Jadi tu tuan-tuan. Ni innamal amalu biniat. Dapat pahala. Kita bawa wangi-wangian. Dalam rumah kita pakai wangi-wangi. Hiaskan. Bakar gaharu. Jadi rumah kita wangi. Ustaz, siapa nak datang ni zaman COVID? Tak apa. Tak ada orang datang pun tak apa. Kalau orang datang, jangan lebih daripada 5 orang. Kena ikut undang-undang tuan-tuan ya. Jadi kalau tetamu datang, nanti kau punya time nanti aku bagi pukul 2. Ni ada tetamu tengah datang ni. Jadi kita bagi time. Boleh juga. Tapi kita jagalah. Ya, social distance. Pakai mask, pakai pelitup bila kita keluar. Itu semua kita kena ikutlah undang-undangnya tuan-tuan ya. Jadi begitulah dia. Kita memakai wangi-wangian. Walaupun kita di rumah, pakai yang baru ya. Dan disunatkan untuk berjalan kaki. Yalah kalau yang nak pergi ke masjid lah. Berjalan kaki ya. Jalan kaki dan berbeza pergi dengan balik. Kalau pergi jalan A, balik jalan B.
Kenapa ustaz berbeza-beza? Jadi setiap jalan tu semua akan jadi saksi. Ya Allah, aku saksikan orang ni pergi ke masjid untuk solat Aidil Adha umpamanya. Jadi itu kan dia punya fadilatnya. Jadi yang bagusnya kalau boleh pilih jalan yang pergi tu biar lebih panjang. Kenapa? Kerana lebih banyak tapak dan lebih banyak pahala. Tapi kalau sekiranya tak ada choice kerana keadaan jalan raya yang one way. Tapi ustaz, sekarang kita bukan pergi di jalan kaki. Kita naik bas, naik MRT. Kita naik kereta. Macam mana? InsyaAllah itu dikira oleh Allah. Mungkin satu kali roda tu berpusing, kira satu tapak lah. Satu kali roda berpusing, satu tapak. Agaknya lah, Allah alam. Itu urusan Allah lah, bukan urusan kita. Sunatnya berdemikian kerana pahala berangkat lebih besar daripada pahala pulang. Sebab tu jalan pergi tu kita ambil jalan yang lebih jauh. Dan agar kedua jalan tersebut menjadi saksi perjalanan kita. Dan supaya dapat bersedekah, kalau nampak fakir miskin kita boleh sedekah. Dan jika kita daripada golongan ulama, ada orang nak bertanya pada hukum-hukum kita, boleh kita bantu memberi jawapan dia. Itulah antara sunatnya. Dan disunatkan makan sesuatu sebelum sembahyang Aidil Fitri dan tidak makan sebelum sembahyang Aidil Adha. Ini beza. Sebelum hari Aidil Fitri, kita makan dulu. Sebelum pergi sembahyang. Kenapa? Sebab selalu tiap-tiap hari pagi kita puasa kan. Kita puasa Ramadan. Tapi hari raya ni kita tak boleh puasa. Haram puasa. Jadi kita tunjukkan, aku tak puasa. Bismillah. Kita pun makan. Kurma ke apa. Itu untuk hari Aidil Fitri. Aidil Adha, sunat kita tak makan dulu sebelum salat. Ustaz, kenapa tak makan dulu? Sebab apa? Nanti lepas daripada kita salat, kita akan sembelih korban. Kita boleh makan daging korban pula. Alamak, nak tunggu daging korban nak sembelih lambatlah ustaz. Ini kita dah tempat pada Australia lagi 9 hari ke 10 hari sampai. Allahu alam. Tak apalah, ini kita cakap je. Lepas daripada sembahyang hari raya Aidil Adha, makanlah. Habis ustaz, dah apa nak makan dulu sebelum sembahyang raya Aidil Adha? Makanlah kau, tak apalah. Ya, tak ada bukan dosa. Ini kita cuma cakap sunat lah. Yang afdalnya macam tu, ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila kita nak solat hari raya Aidil Adha atau Aidil Fitri, kita tidak ada azan, tak ada qamat. Kalau kita sembahyang 5 waktu ada azan dan qamat. Cuma disebutkan as-salatul jami'ah ataupun seruan salatul Aidil Adha rakataini rahimakumullah. Alamak ustaz, kita tak hafal lah ni semua. Tak apa, ini bukannya menjadi wajib. Ini kalau kita kat rumah, kita pun kata dengan anak-anak, oi bangun, salat hari raya, bangun. Jadi itu je ya. Tapi kalau kita kat masjid, Bilal dia tahulah apa nak baca ya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dan sunat mulai mengerjakan solat Aidil Fitri setelah 16 minit terbit matahari. Itu kalau sekiranya solat Aidil Fitri ya, selepas terbit matahari. Dan juga Aidil Adha ya. Jadi maknanya lepas waktu haram. Matahari bila terbit ni tuan-tuan, dia terbit ni, dia waktu tengah terbit ni, ini waktu haram, tak boleh kita sembahyang. Seperti sembahyang sunat ya. Jadi kita tunggu. Lepaskan dia lebih kurang 10 minit. Tapi yang bagus lepas 16 minit. Tapi kita teringat pula, alamak, nanti anak-anak belum siap lagi ni nak sembahyang raya ni. Budak-budak ni masih lagi tengah nak mandi apa. Kita bagi masa lah. Mungkin pukul 8 kita solat. Biasa-biasa masjid di Singapura pun pukul 8. Yang paling cepat pun 7.45. Tapi ada yang pukul 8. Biasanya semua pukul 8. Ada yang 8 suku. Ada 8.30. Itu kalau yang first round lah. Kalau second round tu lagi lambat lagi lah. Ya, third round lagi lambat lagi lah ya. Setiap antara satu solat dengan satu solat, 1 jam beza dia ya. Jadi kalau ni pukul 8, yang second one pukul 9, yang second one lagi, yang third one pukul 10. Itu lambat lah ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi disunatkan, mengerjakan, bukan disunatkan. Dia dikerjakan waktunya lepas terbit matahari. Dan demikianlah dia tuan-tuan dan puan-puan, membaca takbir pada hari Aidil Fitri dan Aidil Adha terbagi pada 2 jenis takbir, dan dengan itu kita berhentilah di situ saja, wallahu a'lam ya. Jadi panjang pula lagi, ada lagi, belum selesai lagi ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan ya, hari ini sudah masuk 6 Zulhijjah, besok 7 ya. Besok hari Selasa, hari Rabu 8 Zulhijjah, dan 9 Zulhijjah jatuh hari Khamis. Jadi kita masih tinggal sisa 10 hari awal Zulhijjah.
Kita dah sebutkan pada 10 hari awal Zulhijjah Nabi suruh apa? Pertama, puasa. Kalau dapatlah, ya. Tapi kalau hari Arafah, jangan tinggalkan puasa. Itu penting sekali, ya. Dan yang keduanya, Nabi suruh banyak berzikir, takbir, tahlil, dan tahmid. Mari kita baca takbir, tahlil, tahmid sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Jadi kita disuruh oleh Nabi banyakkan takbir. Jadi takbir ini bukan tunggu hanya kita nanti nak solat hari raya, tidak. 10 hari awal Zulhijjah ni disuruh banyakkan takbir. Ini kelebihan 10 hari awal Zulhijjah, lain daripada yang lain. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari 9 Zulhijjah, hari Arafah, jangan lupa kita akan adakan program doa berzikir pada hari Arafah. Pada jam 5 suku petang, satu sesi, dan kemudian nanti malamnya, iaitu pada 9 suku malam. 9 suku malam, sesi yang kedua pula. Jadi bertepatan dengan waktu orang wukuf Arafah. Mula wukuf ialah Zuhur. Jadi kita Singapura di Malaysia dalam jam 5 suku petang. Dan waktu petang di mana rahmat Allah turun di padang Arafah, pengampunan Allah dan kelepasan dari neraka, semuanya berlaku petang Arafah, maka kita berdoa juga. Ya, alhamdulillah, ya. Kalau di Arafah waktu-waktu saya bersama-sama jemaah, lepas asar tu kita keluar pada kemah di bawah bumbung langit Arafah, kita berdoa pada Allah, menangis pada Allah. Allahu Akbar. Rasa rindu nak pergi ke Arafah, tuan-tuan, ya. Rasa rindu nak pergi ke Mekah. InsyaAllah lah kita doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan kembali pintu Mekah, Madinah untuk kita datang ke sana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada hari raya Idul Adha, hari Jumaat. Ya, hari Jumaat. Jadi mungkin banyak daripada kita yang tak dapat slot masuk untuk nak solat hari raya Idul Adha di masjid. InsyaAllah saya akan pimpin khutbah Hari Raya Idul Adha jam 8 suku on live telecast, tuan-tuan dan puan-puan, ya, melalui FBTM Force Travel. Jadi insya-Allah pada jam 8 suku pagi saya insya-Allah dengan izin Allah, kalau Allah bagi saya sihat walafiat, ya, dapat saya sampaikan khutbah, akan saya sampaikan khutbah pada Hari Raya Idul Adha, iaitu pada tanggal 31 Julai, hari Jumaat ini insya-Allah, tuan-tuan, ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh sampaikan berita kepada teman-teman yang mungkin kesian mereka tak dapat pergi ke masjid. Tak apalah, mereka di rumah semayang awal lagi lah, ya. Mungkin kita semayang pukul 8, kemudian duduk sekejap, tunggu 8 suku saya akan mulakan khutbah Hari Raya Idul Adha, ya, insya-Allah. Dan insya-Allah kelas kita akan kita cutikan pada Hari Raya Idul Adha dan juga hari 11 dan hari 12 Zulhijjah. 3 harilah kita cuti ni, ya. Jadi hari Jumaat, Sabtu, Ahad, ya. Hari Senin kita akan mula kembali pengajian petang dan pengajian malam. Dan ada pun hari Ahad, iaitu pada tanggal 2 Ogos, hari Ahad, insya-Allah saya akan mengadakan majlis Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam on live telecast. Ya, jadi live telecast, tuan-tuan boleh ikut dalam FB saya jam 5 suku petang. Ya, hari Ahad. Hari Ahad, jadi orang bercuti, jadi kita hari raya, kita bergembira dengan Allah, kita bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim barik alaih. Rindu juga, dah lama tak mengadakan majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tunggu masjid buka pun tak dapat buka lagi. Tapi kita adakan on live insya-Allah. Mudah-mudahan dapat semua barakah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah semua agenda ini saya akan siapkan posternya dan masukkan dalam FB saya, dan tuan-tuan bolehlah share dengan kawan-kawan. Jadi walaupun kita dalam keadaan COVID ni, tapi kita dapat teruskan aktiviti-aktiviti kita, kerohanian kita. Kita perlu sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, hidupkan rohani kita. Sekarang orang semua, masyarakat dunia semua tengah down. Kenapa? Tengah rasa sedih, sayu. Kenapa? Bisnes tak ada, kerja tak ada, penyakit banyak. Jadi semua kita kena tingkatkan rohani kita, tingkatkan iman kita. Dengan ada rohani inilah, dengan ada iman inilah, baru kita dapat berdiri tegak menghadapi sekalian ujian Allah dengan tetap dan berdiri, dengan tanpa kita bergoyang ataupun kita jatuh. Tidak, kerana kita ada Allah bersama kita, kita ada Rasul sama-sama kita, insya-Allah. Itu perlunya penghidupan rohani tuan-tuan. Ini pengajian kita, kelas ini semua untuk hidupkan rohani kita. Kalau tidak, kita kat rumah sedih, ada problem. Apa faedah kita cerita problem? Kita nak cerita kebesaran Allah. Jadi kita tambahkan iman dan takwa kita pada Allah, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja. Saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya. Mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Yang mana benar daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Dan jangan lupa malam ini siapa-siapa yang ada kesempatan, ya, kita ada pengajian, ya, lepas Isyak jam 9 malam di Masjid Hasanah, ya. Masjid Hasanah, iaitu jam 9 malam pengajian kita Al-Hikam, ya. Dan kalau sekiranya siapa yang sempat lepas maghrib jam 7.45, iaitu di Masjid Sultan. Masjid Sultan, ya. Kalau penat, tak apalah, yang Masjid Sultan tu rehat sekejap. Lepas Isyak tu pukul 9 malam untuk kita ikuti pengajian Al-Hikam. Kalau sempat, kalau penat, tak apalah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.